Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian Ar-Rahiqul Makhtum. Kita sambung pengajian sirah kita berdasarkan kepada tulisan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang bertajuk Ar-Rahiqul Makhtum pada muka surat yang ke-36-37, iaitu kita telah membicarakan tentang kekuasaan dan kepemimpinan dalam kalangan bangsa Arab, yang mana dalam kuliah kita yang lalu kita telah baca pada muka surat 34, iaitu berkenaan dengan apa yang ada di Yaman. Antaranya yang kita telah ceritakan adalah tentang empangan Ma'rib, kan, kaum Sabak dan seumpamanya. Apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka dan bagaimana kehancuran yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka. Jadi apa yang telah berlaku kepada mereka, dan itu antara contoh yang diceritakan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini tentang pemerintahan di Yaman. Baik, kita masuk pada perenggan yang nombor 4 itu sejak tahun 300 Masihi. Baik, perenggan yang nombor 4 sejak tahun 300 Masihi sehingga masuknya Islam ke Yaman. Pada masa itu negara ini dikenali dengan Himyariyah yang kedua, dan ia sering dilanda kekacauan, keributan, diikuti pula dengan pemberontakan. Peperangan antar suku justru membuatkan mereka lemah dan menjadi mangsa kepada orang asing, sehinggakan kemerdekaan mereka pun musnah. Cerita ni tuan-tuan, cerita yang sama sebenarnya. Bila kita belajar sejarah, history ni, sejarah ni tuan-tuan, dia ada satu benda yang bagus sebenarnya, iaitu tentang konsistensi.
benda yang konsisten. Sejarah ni benda yang konsisten. Sebab tu bila kita belajar sejarah, kita akan mendapat banyak panduan, kan? Maka dalam kisah kita ni tuan-tuan, cerita tentang Himyariyah yang kedua. Dia berlaku kekacauan, negaranya tidak aman, berlaku peperangan, pemberontakan, perang antara puak-puak yang ada. Jadi bila berlaku perbalahan, perang antara puak, sudah tentu mereka akan jadi lemah. Kita ni tuan-tuan, kalau kita duduk tidak bersatu, kita tidak bersama-sama, dan kita tak boleh give and take, tak boleh bertolak ansur, tak boleh hidup berlebih kurang, maka kita akan bergaduh. Dia antara perkara penting dalam hidup ni, iaitu toleransi yang tinggi. Kita kena boleh berlebih kurang, barulah kita boleh hidup bermasyarakat. Kalau kita tak boleh berlebih kurang, kan, kita tak boleh give and take, kita kena duduk seorang-seorang. Selagi mana kita hidup dengan manusia ni, dia mesti ada lebih kurang. Sebab tu dalam agama kita, nombor satu, bila kita hidup bermasyarakat, kita kena tahu apa tugas dan tanggungjawab kita, supaya kita ni tidak menyusahkan orang. Bila kita tahu our duties and obligations, tugas dan tanggungjawab kita, maka kita kena buat sebaik mungkin supaya kita tidak menyinggung orang, kita tidak menyakiti perasaan orang lain, kita tidak memudaratkan manusia dan seumpamanya. Pada masa yang sama, selain daripada kita kena pastikan diri kita tidak menyusahkan orang, pada masa yang sama, kalau orang menyusahkan kita, kita diajar macam mana nak bertolak ansur, macam mana kita nak berlebih kurang. Barulah kita dapat membina sistem kehidupan bermasyarakat yang aman damai. Kita sendiri usaha supaya jangan menyusahkan orang. Tapi kalau ada orang yang menyusahkan kita, kita diajar bagaimana nak selesaikan benda tu, bagaimana kita nak mendamaikan keadaan. Ini antara benda yang kita diajar dalam agama. Contoh, kita datang malam ni semayang berjemaah. Semayang berjemaah ni, kalau tuan-tuan nak tahu, nama pun berjemaah. Berjemaah makna semayang ramai-ramai. Bila semayang ramai-ramai, tuan-tuan pergilah masjid mana sekalipun, tak ada masjid ni semua orang bau wangi, tak ada. Tuan-tuan akan jumpa duduk sebelah kanan kita, hak duduk sebelah kiri kita, hak kita selisih dan sebagainya, mesti ada kok mana pun hak jenis tak mandi, hak jenis berpeluh tadi tu terus masuk masjid. Walaupun kita diajar supaya jangan buat benda yang boleh menyakiti orang lain, tapi bila kita hidup bermasyarakat, tuan-tuan takkan jumpa mana-mana masjid yang makmum dia, anak qaryah dia perfect 100%, tak ada. Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Kek lagi orang depan kita, kek lagi orang sebelah kita, macam-macam masalah yang berlaku. Itu baru kita bercakap tentang sembahyang berjemaah. Kita belum cakap bab benda lain lagi, neighborhood, kejiranan, pergi pasar, kedai, bab jual beli, hidup pasal berkongsi tanah apa, kita tak cerita yang tu lagi. Kita cerita bab dalam masjid sahaja. Itu pun kita akan jumpa macam-macam masalah. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam agama kita, bila kita belajar agama ni, salah satu subjek yang penting yang kita kena belajar adalah sirah. Kalau di sekolah tu dia panggil sejarah, kan? Cerita pasal orang zaman dulu, kerajaan zaman dulu, manusia zaman dulu. Tujuan dia apa? Supaya kita belajar sesuatu. Sebab sejarah ni, dia sifat dia antaranya ialah dia konsisten, kan? Benda yang sama je. Bila kita bergaduh, kan, bila kita berbalah, kita tak boleh hidup berlebih kurang, maka kita akan berperang antara satu sama lain. Maka bila jadi macam tu, macam dalam teks kita malam ni, dia kata apa? Justru membuatkan mereka lemah. Jadi lemah.
dan menjadi mangsa kepada orang asing. Kita belajar pasal macam mana jatuhnya kota Melaka, kerajaan Melayu Melaka. Benda sama, tuan-tuan. Kan? Lepas tu, kita belajar tentang Andalusia. Macam mana Andalusia jatuh. Sampai sekarang, tak ada saki baki orang Islam. Yang ada orang Islam hak lain, yang baru masuk datang ke Spanyol. Habis semua. Pasal apa? Kerana perbalahan, perpecahan di kalangan orang Islam sendiri. Menyebabkan kita jadi lemah, jadi mangsa kepada orang asing. Sehingga kan dalam kitab kita ni dia kata apa? Kemerdekaan mereka pun musnah. Habis. Kemerdekaan negara pun musnah. Kena jajah. Dia akan dikuasai. Pada masa itu, bangsa Rom menakluki Aden dan membantu orang-orang Habsyah merebut Yaman buat pertama kalinya pada tahun 340 Masihi. Kita bercakap tentang Yaman, tuan-tuan tengok Habsyah, orang Habsyah datang ke Yaman, dia menguasai Yaman. Tu cerita dia. Padahal Yaman tu satu tempat kawasan yang kita cerita dah. Macam mana tamadun mereka, macam mana nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kawasan di Yaman tu. Tapi kita boleh tengok macam mana orang-orang hitam dari Habsyah ni, dia boleh sampai dan dia menguasai Yaman. Bila? 340 Masihi. Lepas tu, yang kemudiannya merebut kesempatan atas persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Mana bila berbalah, kuasa asing datang dan dia dapat menguasai bumi Yaman. Maka penjajahan Habsyah kan ke atas Yaman berlaku sehingga tahun 378 Masihi. Dia masuk 340, dia duduk situ sampai 378 Masihi. Kemudian Yaman mendapat kemerdekaannya semula. Lepas tu merdeka balik. Kan? Namun selepas itu empangan Ma'rib yang kita cerita kuliah yang lepas, empangan Ma'rib mulai retak sehingga menyebabkan banjir besar sebagaimana yang terjadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masihi. Baik. Ini merupakan satu peristiwa yang amat besar dan penting yang mengakibatkan jatuhnya tamadun Yaman dan kemudian mereka kemudiannya berpecah belah. Itu yang berlaku, kan? Yaman, apakah mereka ni diberikan kemiskinan oleh Allah? Tak, kaya. Apakah mereka ni tak ada rezeki? Ada rezeki. Tapi dengan rezeki, dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, menyebabkan mereka berbalah. Tuan-tuan nak tengok zaman kita lah, cuba tuan-tuan tengok orang kaya-kaya. Cuba tuan-tuan tengok orang kaya. Orang kaya, tuan-tuan, kita tengok dia punya kekayaan ni, kita pun jealous. Kita pun rasa cemburu. Bukan tak cemburu. Tengok orang dengan kemewahan dia, dengan kesenangan dia, dengan duit dia yang banyak. Naik kapal terbang, boleh naik first class, business class, apa semua, boleh duduk hotel mahal-mahal. Bukan kita tak cemburu, kita cemburu. Tapi bila keluar dalam berita satu persatu cerita di sebalik tabir, bila mati sahaja si ayah yang meninggalkan harta yang banyak, tuan-tuan boleh tengok macam mana mereka bergaduh sesama anak beranak. Kan? Anak beranak bergaduh, adik-beradik bergaduh, anak saman mak, mak saman anak, mak saman menantu, menantu saman ibu mentua dan sebagainya, bergaduh. Tak boleh berjumpa. Perbalahan yang berlaku bukan sebab kemiskinan, bukan sebab tak ada harta, bukan sebab susah, tapi perbalahan, putus silaturrahim sebab nikmat. Perbalahan sebab rezeki, bukan sebab tak ada rezeki, sebab banyak rezeki, terlampau banyak rezeki, sehingga manusia tidak lagi akur kepada perintah Allah. Itu kan benda yang sama berlaku, tuan-tuan sekalian, sehingga menyebabkan Yaman ni jatuh. Tak ada kerajaan yang kekal. Semua kerajaan hebat macam mana sekalipun kemudiannya akan jatuh. Dan Yaman ni jatuh, mereka ni berpecah belah.
Kemudian pada tahun 523 Masihi, Zunuwas. Siapa dia Zunuwas? Dalam kitab kita ni dia kata Zunuwas satu orang Yahudi. Kan? Satu orang Yahudi. Apa dia buat? Dia hantar satu pasukan tentera yang besar. Satu pasukan tentera yang besar. Untuk menyerang siapa? Untuk menyerang orang-orang Kristian. Orang Kristian yang mana satu? Iaitu di Najran. Cerita ni tuan-tuan, cerita Yahudi dengan Kristian berbalah, dia macam cerita orang Kristian dengan orang Islam berbalah. Yahudi dengan Kristian ni berbalah tuan-tuan sekalian, sampai tahap Yahudi ni kok mana pun dia kata dia nak bunuh juga Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka percaya bahawa Nabi Isa berjaya dibunuh. Sebab tu kalau tuan-tuan bercakap dengan orang Kristian, yang mana mereka ni percaya Jesus telah dibunuh, berbeza dengan kita kata Nabi Isa masih hidup. Tapi bila tuan-tuan bercakap dengan orang Kristian, mereka kata Nabi Isa dibunuh. Kita tanya dia, siapa yang bunuh Nabi Isa? Dia kata Yahudi. Dia kata Yahudi yang bunuh Nabi Isa alaihi salam. Berbalah antara Yahudi dengan Nasrani. Cerita berbalah ni dia macam cerita orang Nasrani berbalah dengan orang Islam. Macam tu. Dia perang antara dua kumpulan ini. Baik. Dan berusaha memaksa mereka menukar ke agama Yahudi. Jadi dia perang tu, dia nak paksa orang Kristian masuk agama Yahudi. Kerana dengan sebab mereka menolak, maka Zunuwas dia buat parit yang besar, yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Dan kisah ini diceritakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Buruj, ayat yang keempat hingga ayat yang kesembilan. Qutila ashabul ukhdud. Kita panggil ashabul ukhdud. Celakalah kaum yang menggali parit. Cerita dia ni tuan-tuan, apa cerita dia? Apa cerita ashabul ukhdud? Baik, cerita ashabul ukhdud ni dia ada cerita yang mana kita sebagai orang Islam, tuan-tuan sekalian, kita nak kena ambil pelajaran daripada cerita ashabul ukhdud. Antara yang disebut oleh para ulama pasal qutila ashabul ukhdud, golongan ulama mufassirun, dia kata bila Allah Ta'ala kata qutila ashabul ukhdud, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, qutila ashabul ukhdud, maksud dia celakalah atau binasalah orang yang buat parit. Hak buat parit ni dia ada macam-macam. Ada yang tukang gali parit, ada yang duduk kat tepi tengok saja pun ada. Dan ini dibahaskan oleh para ulama dan ada kaitan dengan taubat di sisi Allah Ta'ala. Nak cerita kita jahat macam mana sekalipun, tapi ada benda yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, pelajaran yang sangat berguna. Apa dia tuan-tuan? Baik. Cerita dia ialah bila Allah Ta'ala sebut qutila ashabul ukhdud, maka bahasa Melayu kita kata celakalah orang yang buat parit. Tukang gali parit tu celaka. Baik. Apa cerita dia? Cerita dia ialah pasal orang-orang Islam, ataupun kita sebut orang-orang beriman. Orang beriman yang dipaksa oleh golongan kafir untuk keluar daripada agama Allah, tapi orang-orang yang beriman ni dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Lalu apa yang berlaku? Mereka dicampakkan ke dalam parit dan dibakar hidup-hidup. Dan mereka yang dicampakkan ini tetap mempertahankan akidah mereka. Kan, akidah yang berdasarkan kepada agama Allah. Jadi para mufassirun mereka bincang, siapa dia ashabul ukhdud? Peristiwa ni dilakukan oleh siapa?
Siapa viktim, mangsa kepada kejadian hak kata gali parit kena lempar dalam parit ni? Maka para mufassirun berbeza pendapat. Ada beberapa pendapat di kalangan para mufassirun tentang kisah Ashabul Ukhdud. Sebahagian ulama, sebahagian mufassirun kata iaitu mereka ni adalah ahli kitab dan mereka tinggal di Parsi. Parsi maknanya Iran sekarang, kan? Iran sekarang. Apa yang berlaku di sana? Iaitu di sana raja-raja yang memerintah, mereka ni menghalalkan nikah sesama mahram. Kalau tuan-tuan tengok cerita orang putih, tuan-tuan biasa tengok cerita orang putih kan? Kadang-kadang raja pergi kahwin dengan mak dia. Raja pergi kahwin dengan mak dia. Kadang-kadang raja pergi kahwin dengan kakak dia. Dia berkahwin ni, anak dengan ibu, adik beradik, abang dengan adik, adik dengan kakak. Soalan dia pasal apa? Raja zaman dulu buat benda-benda lagu ni. Sebab apa raja zaman dulu dia buat benda lagu ni? Kalau tuan-tuan ingat, sebelum ni kita pernah cerita tentang perangai raja-raja Inggeris. Saya tak pasti, mungkin di masjid ni ataupun di masjid lain saya ada sebut tentang kisah ni. Dia raja ni tuan-tuan, dia ada satu perangai. Bila kita tengok cerita-cerita zaman dulu, raja Inggeris, raja Eropah dan sebagainya, dia raja ni dia ada satu perangai. Perangai buruk dia. Sebab apa? Siapa yang berani untuk kata tak boleh kepada raja? Nama pun raja, betul tak? Tak ada orang berani kata tak boleh ni tuanku. Tak ada. Tak ada orang berani. Ke tuan-tuan dekat kamu boleh berani? Raja datang contohnya, dia potong queue. Tak boleh tuanku, kena beratur kat belakang. Berani tak? Tak berani tuan-tuan. Nampak tuanku daripada jauh. Sila tuanku, sila. Itu raja. Nama pun raja. Apa yang dia buat, semua orang tak berani nak kata tak boleh. Maka raja zaman dulu ni lagu tu. Sebab dia berkuasa. Bila dia berkuasa, semua orang ikut dia. Dan semua orang tak boleh nak halang dia. Maka dengan sebab tu dia ada satu perangai. Dia tahu bahawa kahwin dengan ibu sendiri benda yang jelek, benda yang buruk. Dia tahu bahawa berkahwin adik-beradik benda yang bertentangan dengan agama. Tapi dengan sebab dia angkuh, dia bongkak, dia rasa tak ada siapa yang boleh halang dia, maka benda yang terkutuk pun dia sanggup buat. Ni perangai manusia. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita bila Allah Ta'ala bagi kita lemah, Allah Ta'ala bagi kita cacat, Allah Ta'ala bagi kita masalah, Allah Ta'ala bagi kita penyakit, kita kena tahu itu adalah takdib daripada Allah. Allah mengajar kepada kita bahawa kita ni manusia. Kita kena sedar diri kita siapa. Sama ada kita raja yang paling berkuasa sekalipun, ataupun kita hanya rakyat marhain, orang kampung yang tak ada kuasa, kita ni kok mana pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik semula kepada Allah. Tak payah ceritalah kuasa hebat macam mana sekalipun, pangkat tinggi macam mana sekalipun, kita akan kembali kepada Allah. Maka tuan-tuan sekalian, raja zaman dulu ni, dia punya bongkak tu, dia nak tunjuk dia ni memang raja, padahal semua orang tahu dia raja. Tapi dia nak tunjuk juga dia ni berkuasa, maka dia buat benda yang paling jijik, benda yang paling jelek. Kahwin dengan mak sendiri, kahwin dengan adik-beradik dan sebagainya. Kahwin dengan anak menakan tu benda biasa, kan? Baik. Lalu apa yang mereka buat? Itu antaranya ialah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dia kata ada satu orang raja, dia mabuk, lepas tu dia meniduri, kan, adik perempuan dia sendiri. Bila dia sedar daripada dia mabuk, maka dia tak tahu, kan, apa yang patut dia buat.
Maka si perempuan ni kata dekat abang dia, dia kata bagi tahu kepada masyarakat bahawa boleh, bagi tahu dekat rakyat jelata bahawa sebenarnya boleh berkahwin dengan adik-beradik sendiri. Tapi pada masa tu ahli kitab ni dia tak setuju. Dia tak setuju. Asalnya raja tu dia mabuk. Dia meniduri adik dia. Tapi bila jadi lagu tu dia kebingungan dan dia kata bahawa tak apa, bagi tahu dekat rakyat jelata boleh kan dihalalkan berkahwin. Maka ahli kitab kata tak boleh kahwin adik-beradik sendiri. Maka mereka menentang apa yang diperkenalkan oleh raja itu. Maka raja ini murka dan dia buat parit lalu membakar mereka hidup-hidup. Maka sejak itulah raja-raja Parsi antara raja yang menghalalkan nikah antara adik-beradik. Itu asal ceritanya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ada satu lagi sebagaimana yang diceritakan kan oleh para ulama berkenaan dengan kisah raja-raja zaman dahulu ni, iaitu apabila yang berlakunya di kalangan apa yang disebut oleh para ulama bahawa parit-parit yang digali itu untuk yang kata bakar orang-orang yang beriman ni, Al-Imam Ibn Kathir sebagai contoh, dia kata ada tiga tempat. Yang pertamanya di Yaman pun ada, yang keduanya di Iraq pun ada, dan yang ketiganya di Syam. Ini antara apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maksudnya satu tempat, dia berlaku secara meluas dan banyak tempat. Siapa yang berani lawan raja, maka mereka akan dibakar. Mereka akan dibakar. Jadi itu antara apa yang dibahaskan oleh para mufassirun. Baik, kemudian ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut an-nari zatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi parit tu dia bukan parit yang kosong, dia ada api kan. Dilempar tu dalam parit tu ada api, yang mana orang-orang yang beriman itu dilempar ke dalam parit yang api sedang menyala, dan api dia tidak padam sebab dia orang sentiasa masukkan kayu api. Kemudian Allah Ta'ala kata idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi apa yang mereka buat adalah satu kejahatan yang sangat luar biasa, kan, sangat luar biasa. Apa yang luar biasanya tuan-tuan sekalian? Sebabnya kejahatan mereka tu dia berganda-ganda. Dia bukan satu kejahatan dia buat, tapi kejahatan dia berganda-ganda. Antaranya yang disebut oleh para ulama ialah yang pertamanya mereka ni sendiri kafir kepada Allah. Itu satu. Yang keduanya mereka ni memusuhi wali-wali Allah. Tak boleh tengok orang baik. Kita tengok orang baik tuan-tuan kita malu. Kita hormat, kita muliakan orang-orang baik. Tapi raja zaman dulu dia tak boleh tengok orang baik. Dia akan khianat, dia akan buat jahat, buat zalim kepada orang baik. Tak payah tengok cerita zaman dulu, zaman sekarang ni pun ada. Kalau kita baik tuan-tuan, orang pijak kepala. Ada tak jumpa orang lagu tu? Bukan kata dia nak berbaik dengan kita, dia nak hormat kita, dia nak buat kita kawan dah. Dia lagi buat jahat kat kita dah. Ada orang lagu tu. Tak payah pergi buat contoh pelik-pelik. Contoh pergi parking kereta pun cukup. Kita nak parking kereta tu, kita punyalah ambil side bagi cantik apa semua. Tak ada nak masuk, ada dah dia pergi masuk. Dan dia tak rasa bersalah. Dia tengok kita hak tua ni, dia muda. Patutnya bila dia orang muda, dia tengok kita orang tua, patutnya dia tahu kita sampai dulu dan kita nampak susah payah nak masuk tu. Patutnya dia bagi ruang kepada kita. Tapi tak, dia seronok lagi penayar kita. Itu contoh paling mudah.
Manusia ni dia memang ada perangai suka peniayu orang, suka buat zalim pada orang, dan orang tu bukan orang jahat, orang baik. Ni perangai setengah-setengah orang kan? Perangai setengah-setengah orang nampak orang baik, dia ambil kesempatan. Saya baru ni naik kereta, lalu ikut jalan one way. Tiba-tiba ada satu kereta ni, budak-budak muda tuan-tuan, bawa kereta, dia lalu bertentangan hak one way tadi. Tempat no entry dia masuk. Jadi motor depan saya ni nyaris kena langgar. Nyaris kena langgar. Hak bawa kereta ni dua orang anak muda. Cara anak muda bawa kereta macam mana? Cermin turun dua-dua sisi kan? Lepas tu seat ni recline habis. Seat tempat duduk ni dia recline habis. Macam nak tidur. Kita bawa kereta mana recline kursi sampai habis. Kursi kita adjust bagi elok supaya kita boleh menyandar elok. Tak, dia recline bagi habis. Saya kata teruk budak ni bawa kereta. Dia tak ada kata nak berhenti pergi minta maaf ke, nak angkat tangan tanda minta maaf ke, tunjuk muka terkejut, kesian dekat pakcik tu ke, tak ada. Dia gelak, dia seronok, pegang isap rokok apa semua, dia bawa kereta macam biasa. Ni manusia lagu ni. Jenis manusia, dia tak ada rasa kesian kepada orang baik. Dia tak ada kesian kepada mangsa. Dia tak ada kesian kepada orang yang susah dengan sebab perbuatan dia. Maka apa yang kita nak pelik kalau orang zaman dulu yang kafir, kemudian mereka ni memusuhi wali-wali Allah. Lagi dahsyat mereka ni, jahatnya mereka ni, mereka membunuh dan membakar wali-wali Allah. Dan kemudian para mufassirun kata yang keempatnya, bukan sekadar mereka sanggup bakar wali Allah. Nombor empat apa dia tuan-tuan? Mereka enjoy, mereka seronok, bergembira bila melihat orang baik-baik tadi mereka dapat seksa dan dapat bakar hidup-hidup. Lagu tu. Ni cerita macam zaman kita kecil-kecil dululah. Saya tak tahulah tuan-tuan dulu nakal ke ataupun apa kan. Saya ingat kecil-kecil dulu, budak-budak ni dia ambil siput babi kan, dia pergi goreng bakar siput babi atas penutup tin biskut tu. Ambil tin biskut, buah api kat bawah, dia letaklah siput babi ke, cicak ke, apa ke. Nampak binatang tu bergolek-bergolek sakit, seronok lah, melompat budak-budak. Lagu tu lah perangai budak-budak dulu. Kita dulu nakal kan, macam nakal-nakal. Tapi saya tak buat lah, ni cerita kawan saya. Jangan tuan-tuan kata saya pula kan, nak kena jaga juga maruah je. Baik, macam tuan-tuan tengok dalam YouTube yang bakar tikus kan, tikus tu berlari masuk dalam rumah terbakar, macam-macam lah yang tuan-tuan boleh tengok. Jadi hak tara tu pun tuan-tuan kita kata jahat dah. Tu budak yang belum akil balik, budak yang belum dewasa kan, hak tu pun kita kata tak patut dia buat. Ni dah orang baik, orang beriman, tapi pi bakar dia, lempar dalam api, lepas tu bergembira bila melihat bagaimana orang-orang yang beriman ini dibakar kan. Jadi itu antara yang disebut oleh para ulama tentang cerita Ashabul Ukhdud. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala cerita lepas tu, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Rupa-rupanya perbuatan kita duduk tepi, tengok orang kena zalim dan kita bergembira tu, itu pun satu benda jenayah, dosa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia kita tak boleh jadi saksi hanya sekadar tengok dan kita bergembira, kita enjoy tengok kejahatan berlaku, tak boleh. Ini pelajaran dia, tak boleh. Tuan-tuan tak boleh seronok tengok benda-benda penganiayaan dan tuan-tuan bergembira dengannya, tak boleh. Ini kena ingat. Baik, maka bila para ulama menghuraikan ayat ni, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sebahagian mereka mengatakan bahawa maksud syahid ialah orang yang menyaksikan orang-orang beriman yang dibakar dan mereka berseronok dengan kejadian itu.
Dan mereka inilah Allah Ta'ala bersumpah kerana perbuatan mereka yang sangat kejam. Yang sangat kejam. Sebab apa kejam? Contoh, apa yang mereka buat? Satunya, ada yang, apa kita kata, rahib, pendeta, yang digergaji daripada kepala sampai ke bawah. Kena gergaji daripada kepala sampai ke bawah. Macam-macam penyiksaan. Saya pergi ke Czech Republic kan. Czech Republic ni dia punya ibu negeri dia Prague. Ejaan dia tu Praha, tapi kita sebut Prague, Prague kan, Prague. Prague dia ada Museum of Torture. Tuan-tuan pergi kat tengah-tengah yang jadi tumpuan pelancong tu, dia ada Charles Bridge. Charles Bridge antara kata-kata jambatan hak cantik yang semua orang pakai ambil gambar kat situ. Jadi di mula-mula tuan-tuan nak naik Charles Bridge tu, dia ada Museum of Torture. Museum of Torture adalah satu museum yang mengumpulkan bahan-bahan untuk kita tengok macam mana zaman Eropah gelap dulu, macam mana kejahatan orang-orang putih zaman dulu tuan-tuan. Dia seksa rakyat dia, raja zaman dulu seksa rakyat dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam tu. Antaranya hak macam ni lah, hak gergaji. Dia gergaji tu, kalau tuan-tuan tengok, dia tunjuk gergaji hak raja zaman dulu guna untuk seksa rakyat dia tu kan. Dia boleh kerat daripada kepala sampai ke bawah, ataupun daripada bawah sampai ke atas. Dia kerat dua. Cara mereka menyeksa rakyat mereka zaman dulu dahsyat. Ada yang letak orang atas benda tajam, dia tarik ke bawah bagi terkoyak orang tu. Kalau tuan-tuan duduk dalam Museum of Torture, tuan-tuan tengok alat-alat yang digunakan oleh bangsa Eropah zaman dulu dalam menyeksa manusia, tuan-tuan boleh tengok macam mana kita ni sepatutnya bersyukur kepada Allah. Kita duduk di Penang ni tuan-tuan, kita tak ada, zaman tu kita tak ada. Tak payah pergi jauh sangat, zaman Bosnia Herzegovina tuan-tuan boleh tengok. Itu zaman moden. Jalan keluar kena tembak, sniper. Kan, penembak tepat. Tak boleh berjalan. Berjalan je, sniper ada, dia tembak. Mati. Macam orang Palestin. Kita di Malaysia ni, kita tak rasa benda tu tuan-tuan. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang harus kita syukuri. Kita tak pernah kena seksa lagu tu. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya ni kena tumbuk pun tak pernah. Alhamdulillah. Tuan-tuan pernah kena tumbuk? Kita ni tumbuk pun orang tak pernah buat. Usahkah kena rotan, kena tibai, tak pernah. Punyalah nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita nak keluar pergi mana? Nasi kandar, nak pergi berjalan mana? Tak ada rasa ketakutan, tak ada. Tak ada rasa ketakutan. Kita punyalah tak pernah rasa takut, sampai cari rasa takut, nak enjoy rasa takut. Oh, punya teruk perangai orang sekarang ni. Naik pemain hak pelik-pelik pasal nak rasa dia punya thrill dan seumpamanya. Naik hak tinggi, turun. Naik macam-macam lah permainan yang boleh mendatangkan kita rasa takut dan kita rasa seronok dengan benda-benda yang macam tu. Baik. Jadi balik pada cerita kita, tuan-tuan sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita macam mana jahatnya dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Pasal apa mereka ni jahat? Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Mereka menyeksa orang-orang beriman itu hanya kerana orang beriman itu dia beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Bukan sebab dia jahat, tak. Sebab dia baik. Maka sebab dia baik itulah dia kena seksa. Bukan sebab dia buat benda yang menyebabkan raja tu murka. Bukan. Tapi semata-mata kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok di Sweden, bakar Quran.
Tak ada kerja apa-apa, pergi bakar Quran. Memusuhi Quran. Sengaja buat benda yang menyinggung hati orang Islam. Sedangkan kita orang Islam, kita diajar, kalau perang sekalipun, kita tak boleh bunuh orang bukan Islam yang beribadat di rumah ibadat mereka. Tak boleh kacau. Itu disiplin yang diajar kepada orang Islam. Kalau perang sekalipun, tak boleh kacau dia. Apatah lagi, kalau bukan perang. Perang pun tak boleh. Kalau bukan perang, lebih-lebih lagi tak boleh. Sebab tu kita orang Islam, kalau pasang loudspeaker dekat luar, kita hanya pasang untuk azan. Tak boleh pasang time kuliah. Sebab bila pasang time kuliah, tuan-tuan tahulah kuliah 45 minit 1 jam. Itu kalau ustaz hak jenis berhenti, tarik handbrake 45 minit sejam. Ada ustaz 2 jam pun ada. Tuan-tuan boleh bayang 2 jam loudspeaker tu duk tala pi rumah orang. Itu dia panggil pencemaran bunyi. Kita tak dibenarkan melakukan perbuatan itu. Kita hanya laung azan, lepas tu switch off. Lepas tu loudspeaker hanya dalam masjid untuk kegunaan orang yang datang masjid untuk kuliah. Hatta qiyamul lail pun tuan-tuan, kita tak boleh tinggikan suara sehingga ganggu orang lain nak tidur. Qiyamul lail pun tak boleh. Baca Quran, baca kuat-kuat sampai ganggu orang lain dalam masjid pun tak boleh. Itu yang kata Islam. Apatah lagi nak pergi bunuh orang lain yang beribadat, tak dibenarkan dalam agama walaupun kita berbeza agama. Tak boleh. Kita perlu menjamin kebebasan beragama. Maka kita tengok tuan-tuan sekalian, berlaku permusuhan di antara orang-orang Islam dengan orang bukan Islam, dan di antara orang Islam sendiri dengan orang Islam, dengan sebab perbalahan yang berlaku di kalangan manusia. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa perbuatan bakar orang beriman ni pun Allah Ta'ala pergi letak satu perkataan, iaitu taubat. Cuba tuan-tuan bayang. Ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang mendatangkan cubaan, yakni membakar orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab daripada Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita tuan-tuan? Ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala, dia nak bagi tahu kepada kita bahawa jahat-jahat manusia ni pergi bakar orang beriman, tapi Allah Ta'ala masih offer, Allah Ta'ala masih tawarkan taubat sebelum Allah Ta'ala hukum orang yang bakar orang-orang beriman. Tuan-tuan nampak? Kalau kita, orang kacau anak kita, kita tu pergi serang orang tu, tak bagi peluang dah. Allah tak. Allah Ta'ala bagi peluang. Engkau bakar orang yang beriman, mati dah orang beriman, kau bakar, kau seksa dia, taubat dulu. Kalau taubat, tidak dimasukkan dalam neraka jahanam. Kalau tidak taubat, baru masuk dalam neraka jahanam. Maknanya Allah Ta'ala masih bagi peluang taubat kepada orang yang jahat. Ini ada satu message yang mana para mufassirun mengatakan bahawa Allah Ta'ala, dia nak bagi tahu kepada kita macam mana dia ni baik, macam mana Allah Ta'ala ni baik. Al-Hasan al-Basri, bila dia ulas ayat ni, Imam Ibn Kathir dia nakalkan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan al-Basri. Dia kata, unzuru ila hadzal karami wal judi qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila at-taubati wal maghfirah.
Al-Hasan al-Basri kata, lihatlah kebaikan Allah. Lihatlah bagaimana dermawannya Allah. Dia kata, manusia yang jahat ni dah bunuh wali-wali Allah. Maknanya manusia yang dikasihi oleh Allah. Tapi pada masa yang sama, Allah Ta'ala masih mengajak manusia supaya bertaubat dan mengambil dan mendapat keampunan dia. Macam tuan-tuan tengok, ada satu bapa yang anak dia kena bunuh. Anak dia kena bunuh. Ni tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan boleh Google tengok. Pembunuh tu dipeluk oleh si bapa kepada mangsa, dan dia bagi tahu kepada hakim, dia maafkan pembunuh tadi. Dia maafkan pembunuh. Benda yang sukar untuk kita jumpa. Mana-mana bapa yang anak dia dibunuh, dia boleh maafkan si pembunuh tu begitu sahaja. Hati ni tuan-tuan, nak cerita remuk bila orang bunuh anak kita, tak boleh nak cerita, tak boleh nak gambarkan betapa remuknya, sakitnya hati kita bila orang bunuh anak kita. Sama ada kita sebagai bapa atau kita sebagai ibu. Tuan-tuan baca cerita yang Universiti Pertahanan tu kan, yang dia kena striker tu, iron, pakai wap, striker wap tu. Hak tu tuan-tuan, kita kena jari sikit pun sakit, tak boleh nak cerita lah. Ni seluruh tubuh dia kena striker tu. Tuan-tuan boleh tengok macam mana ayah dia, ayah kepada mangsa tu, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Macam mana family dia, tuan-tuan boleh tengok. Hati kita ni tak boleh nak gambarkan. Anak yang kita duk tatang, yang kita duk jaga, yang kita duk manjakan. Tuan-tuan, kalau anak minta 100, tuan nak bagi berapa? Apa rahsia ke? Saya baru balik pada Kuala Lumpur, pergi hantar anak saya. Anak saya minta duit. Saya perangai saya daripada dulu tuan-tuan. Anak minta duit, ada masa saya bagi sama macam hak dia minta. Ada masa saya bagi lebih daripada hak dia minta. Pasal apa? Sampai anak kata tak payah ayah, tak payah, ni dah terlebih dah. Sampai anak pun reject. Pasal apa? Nombor satu, kerana sayang kita kepada anak. Walaupun ada masa juga dia minta lebih, saya bagi kurang, ada juga. Bukan kata bagi lebih semua dah. Ada masa bagi kurang. Kita nampak ni, nampak lain macam ni, tak bagi lebih. Cukup pun tak bagi cukup, bagi kurang lagi ada. Pasal apa? Sebab sayang. Nak jaga anak kita tadi. Ni kalau bagi banyak sangat nanti merosakkan dia. Kita tak bagi lebih. Kadang-kadang kita tengok dia minta sikit, rasa kesian kat dia, kita bagi lebih. Itu hati seorang bapa, hati seorang ibu, lagu tu lah. Bagi cukup pun ada, bagi lebih pun ada, bagi kurang pun ada. Sebab apa? Sebab kasih. Maka dalam keadaan kita kasih, kita jaga anak kita, tiba-tiba ada orang sanggup bunuh anak kita. Bukan sekadar bunuh, dia seksa anak kita. Tuan-tuan, saya nak cerita masa saya mula-mula pindah di England, daripada Bourbon ke Darlington. Darlington ni orang putih panggil Darlow. Dalam 30 minit daripada Bourbon, di County Durham, dekat dengan Newcastle, antara Newcastle dengan Middlesbrough. Bila pindah daripada Bourbon pergi Darlington, anak saya masa tu kecil lagi, belum sekolah menengah, sekolah rendah. Balik-balik lebam ni tuan-tuan, lebam. Kena tumbuk di Mak Saleh. Orang putih, anak kita pun baru pindah, tak pandai bergaul lagi, cakap orang putih pun masa tu belum fluent lagi, kena tumbuk ni. Padahal bukan cedera parah pun, lebam, nampak lebam. Hati saya sebagai seorang ayah tuan-tuan, saya tak boleh terima. Tak boleh terima tuan-tuan. Sebab anak ni kita kasih, kita sayang dia. Tapi bila polis datang
Tapi polis Mak Saleh ni, polis UK ni very very professional. Very very professional. Dia datang, dia ambil maklumat, tanya apa semua, lepas tu dia tanya kita nak dia buat apa tindakan. Saya dengan isteri kata, tak apalah, kalau jumpa orang, the culprit, siapa yang buat ni, bagi nasihat cukup lah, tak payah ambil tindakan. Walaupun masa mula-mula tengok tu, lebam tu kita rasa nak kalau boleh ambil steamroll nak gelek bagi hancur tubuh dia, rasa kali ikut geram. Tapi hati kita sebagai manusia tentu kadang-kadang kita kata budak sama budak bergaduh biasalah. Kita maafkan. Tu kita tuan, hati kita sebagai manusia. Hak kita bercakap malam ni tuan-tuan, Allah dalam keadaan raja ni duk tengok mentertawakan orang beriman yang dibakar dalam parit. Dalam keadaan macam tu, Allah Ta'ala masih lagi tawarkan taubat. Padahal bunuh hamba dia yang beriman. Patutnya turunkan bencana dari langit, hancurkan orang kafir. Allah Ta'ala tak buat gitu. Hancurkan musuh dia. Apakah Allah Ta'ala tak boleh hancurkan musuh dia? Senang bagi Allah untuk hancurkan musuh dia. Tapi Allah Ta'ala tawarkan taubat. Tawarkan taubat. Maka Al-Hasan Al-Basri kata, tengoklah kepada kebaikan dan bagaimana dermawannya Allah. Musuh dia membunuh, membakar wali-wali Allah. Tapi Allah Ta'ala masih mengajak mereka. Wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Allah Ta'ala masih mengajak mereka untuk bertaubat dan juga untuk mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini yang kata Allah. Sebab tu tuan-tuan, para ulama mengatakan bahawa mudahnya sebenarnya taubat kita untuk diterima oleh Allah dengan syarat kita ni rajin taubat. Kena rajin je taubat. Jangan duk pandang ringan taubat. Bila orang tanya bila taubat, tak tahu bila, tak pernah taubat. Istighfar pun tak pernah. Tidak memperbanyakkan istighfar. Tidak memperbanyakkan taubat kepada Allah. Ini rugi. Kita rugi tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala suka sangat untuk mengampunkan dosa kita. Kita dah cerita macam mana 99 orang kena bunuh. Tambah seorang lagi jadi 100. Itu pun diampunkan oleh Allah. Apatah lagi kita yang tak pernah bunuh orang. Jahat-jahat kita ni tuan-tuan. Dosa kita yang banyak ni tuan-tuan tak sampai bunuh orang. Tapi lelaki Bani Israel bunuh sampai 100 orang. Punya jahat dia tu. Tapi jahat macam tu pun Allah Ta'ala terima taubat dia. Bila dia taubat sungguh-sungguh. Maka kita tuan-tuan, rugi sangat kalau kita tidak mengambil kesempatan daripada tawaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut, bila dia bagi, dia akan bagi dengan nikmat, dengan syurga dan sebagainya. Jadi itu antara tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Baik. Jadi kisah-kisah zaman dulu ni tuan-tuan sekalian memang banyaklah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita boleh meniru, kan? Kita boleh mengambil pelajaran daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang penting, kita dalam Ashabul Ukhdud, kita kena ambil peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian cerita Firaun, kan? Cerita Firaun dengan tukang sihir dia. Tukang sihir dia tak ada lah jahat tuan-tuan. Kerja dengan Firaun. Kita jahat-jahat, kita tak pernah kerja dengan Firaun. Tapi tak tahu lah kok Firaun ada di antara tuan-tuan nak pergi kerja dengan Firaun, tak tahu. Tapi kita jahat-jahat kita tuan-tuan tak ada lagi. Jadi hak macam apa ni tukang sihir Firaun ni, dah lah tukang sihir. Tukang sihir kepada Firaun pula tu. 2 kali jahat. Tukang sihir saja jahat dah. Kepada Firaun lagi jahat.
Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala dia cerita sejarah ni kepada kita. Macam kita mengaji sirah sekarang ni. Apa tujuan? Tujuan ni untuk kita ambil pelajaran daripada umat yang terdahulu. Sehingga kan Allah Ta'ala hantar Nabi Musa dan Nabi Harun dan suruh bercakap dengan kalimah yang lemah lembut kepada Fir'aun. Kalau Fir'aun ni bertaubat, mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa Fir'aun. Tapi yang bertaubatnya tukang sihir, kan? Yang bertahun-tahun, puluh tahun duk bekerja dengan Fir'aun dengan dosa syirik. Dahlah dosa syirik, tukang sihir lagi, betul lawan Nabi lagi. Kita ni tuan-tuan, jahat-jahat kita tak pernah lawan Nabi. Jahat-jahat kita tak pernah lawan Nabi. Tukang sihir Fir'aun lawan dua Nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun lawan. Tapi bila mereka tengok mukjizat Nabi Musa alaihi salam, baru mereka sedar bahawa sihir mereka tidak ke mana. Sihir mereka dapat dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia taubat, Fir'aun bunuh tukang sihir dia. Dia tak boleh terima hakikat bila tukang sihir dia bertaubat kepada Allah. Tapi Allah menerima taubat tukang sihir Fir'aun sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian kenapa kita ni kalau kita buat dosa, kan, kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang hadirin mukminin setakat itu mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita semua. Maka kita bercerita tentang sejarah manusia yang lampau untuk menunjukkan bagaimana mereka jauh lebih hebat daripada kita. Tetapi walaupun nikmat dan rezeki mereka jauh lebih banyak dan lebih hebat daripada kita, tapi itu tidak menjadikan mereka hamba yang beriman. Jadi kita hari ini tuan-tuan dengan nikmat yang kita ada, rezeki yang kita ada, marilah kita sama-sama menjaga keimanan kita, pelihara keimanan kita, kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala melindungi akidah kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.